Abang nak cuba jatuh ke? Okey, kita tunggu ya kurangnya sedikit lagi lah. Sekarang ni ada 3 orang view. Kita tunggu sedikit masa lagi lah, mungkin dalam masa 5 minit lagi kita akan bermula ya. Okey, tuan-tuan dan puan-puan, saya perkenalkan, ini anak saya. Saya Nur Iman Najihah. Okey. Madu dekat mana? Okey. Sepanjang live ni, anak saya ni akan mungkin ada dekat sini lah kot. Tak apa ya. Okey, saya cuba 2-3 perkara dulu sebelum kita bermula, iaitu cuba share screen. Okey. Alright. Okay. Dulu itu. Okey, sekarang ni sudah 18 orang tengah view. Kita bagi masa sedikit lagi lah ya. Okey. Okey, sekarang dengan jumlah view yang ada sekarang ni, saya rasa kita boleh mulakan. Okey, terlebih dahulu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat menyambut Ramadan. Hari ini hari pertama kita berpuasa dan saya sebenarnya ingin menjimatkan tenaga. Bercakap ni saya rasa agak menggunakan tenaga, jadi mungkin suara saya agak perlahan lah untuk hari ini. Terlebih dahulu saya ingin memperkenalkan diri saya sendiri lah ya. Okay, nama saya Muhammad Nuradi bin Zakaria. Saya
38 tahun. Alhamdulillah. Masih sihat. Dan juga apa yang hari ini dikongsikan, sebenarnya mungkin dikongsikan, kita akan berkongsi mengenai sejarah Kelantan. Seterusnya kita akan bercerita mengenai tajuk ni lah. Okey, Kelantan sebelum Kelantan. Apa maksudnya? Ya, sudah tentu sekali ia adalah berkenaan sejarah negeri Kelantan sebelum tahun 1762, di mana secara rasminya sejarah Kelantan ni dianggap bermula daripada tahun 1762, iaitu diasaskan oleh Long Yunus. Namun kisah sejarah Kelantan ni saya rasa kebanyakan orang Kelantan sendiri pun tahu kisah negeri Kelantan ni lebih daripada tahun 1762. Jadi sebab itulah hari ini kita akan membicarakan tentang Kelantan sebelum Kelantan, maknanya Kelantan sebelum 1762. Itulah maksud tajuk perbincangan kita pada hari inilah. Seterusnya terlebih dahulu saya adalah penulis kepada buku Tanah Kala Sejarah Negeri Kelantan, seperti banner di belakang. Harga asalnya 50, tapi sekarang, untuk buat masa sekarang ni dan seterusnya saya jual dengan harga RM40, termasuk dengan kos pos lah. Macam mana nak beli, boleh berhubung melalui page Historism, boleh juga direct pada saya, PM pada saya di page Nuraidil Zakaria lah. Tuan-tuan boleh search di Facebook Nuraidil Zakaria. Okey. Untuk perbincangan hari ini, saya telah pecahkan 3 bahagian untuk kita mudah fahamlah, iaitu saya terpecahkannya kepada 3, iaitu sebelum 1233 Masihi dan 1233 Masihi hingga 1762 Masihi, dan juga pada era Long Yunus. Tapi pada hari ini kalau sempat, kita akan berbicara dari 2 pecahan, iaitu sebelum 1233 dengan 1232 Masihi hingga 1762 Masihi. Okey. Terlebih dahulu sebelum kita berbicara, satu perkara yang saya ingin kongsikan, iaitu asas kepada perbincangan, iaitu kajian sejarah. Sejarah itu satu hal lah, tapi dalam apa yang saya lakukan dalam menulis buku Tanah Kala, sebenarnya kita bercerita tentang raja. Bila sebut raja, mesti ada beberapa kriteria yang di mana ada individu itu diangkat menjadi raja, iaitu seorang yang dominan yang memerintah sekelompok orang ataupun satu komuniti yang besar. Iaitu dalam kajian politik, kita membicarakan tentang negara. Apabila kita membicarakan tentang negara, kita akan membicarakan, kita harus faham definisi negara. Negara ini kalau mengikut mengikut pengajian politik, sebuah negara ini boleh terbentuk apabila ia ada rakyat, sempadan dan juga kedaulatan. Jadi dalam sejarah Kelantan ni, ataupun sejarah awal Kelantan, sebelum ia mempunyai raja, ia terlebih dahulu mempunyai penduduk. Itu asas paling utama sekali. Di tempat tinggal tu
ada orang. Bila ada orang, dia akan lantik raja. Bila ada raja, ada rakyat, ada sempadan, ia akan ada nama negara. Di sinilah, daripada situlah kita akan membicarakan tentang sejarah. Apa negara yang mewakili Kelantan sebelum Kelantan itu? So, saya sudah jelaskan mengenai rakyat, sempadan dan juga kedaulatan. Berkenaan hal itu, yang inilah kita kata, ada ramai pengkaji sejarah sebut sejarah Kelantan lah, sebut mengenai riwayat tradisi Kelantan, hikayat Kelantan, dan juga mengenai kisah-kisah wayang kulit. Ini adalah sumber historiografi untuk sejarah Kelantan, yang mana secara literally bersurat tu ataupun dalam rekod dibukukan ataupun dibahas tu tak ada. Tapi orang kata sejarah yang intangible secara warisan tidak ketara. Warisan tidak ketara itu di mana sejarah kisah yang boleh dianggap sebagai sumber sejarah terserap ataupun tersimpan dan juga boleh kita sebut sebagai terrekod dalam kisah-kisah asli seperti wayang kulit dan juga kalau sejarah Kelantan ni banyak pengkajian yang mengkaji mengenai wayang kulit, di mana wayang kulit kalau asasnya berbentuk Hindu, tapi watak dan juga kisah dalam wayang kulit bila dirujuk dalam kitab Hindu tak ada. Atas sebab itu pengkaji awal menyebut sumber dalam wayang kulit itu adalah berkenaan rekod sejarah lampau warisan masyarakat Kelantan. Jadi berbalik kepada negara awal tadi, iaitu kalaulah menyebut mengenai rakyat ataupun penduduk, kajian arkeologi yang dijalankan oleh G.D. Cervenki di Gua Cha telah menemui rangka manusia paleolitik. Zaman paleolitik maknanya lebih kurang puluhan ribu tahun dahululah. Rangka itu dijumpa lengkap dan juga mempunyai bekalan. Bekalan tu maksudnya kepercayaan masyarakat tersebut kepada alam kehidupan selepas mati. Itu satu hal kepercayaan. Tapi yang kita boleh pegang bahawa pada puluhan ribu tahun dahulu, manusia yang menduduki di Gua Cha, satu gua di kawasan Gua Musang, telah mempunyai peradaban. IQ-nya tinggi. Itu yang penting. Memang kepercayaan awal kita tak tahu apa yang pegangan mereka, tapi yang penting kita harus tahu masyarakat pada masa tu telah mempunyai satu peradaban. Okey. Itulah antara kepentingan kajian arkeologi yang untuk membuktikan bahawa sesebuah masyarakat tu sudah ada tamadun. Di mana seperti mana kita hari inilah. Tamadun kita hari ini mungkin berbeza daripada tahun, tapi IQ-nya tinggi. Bukannya orang kata hidup berpindah randah dalam hutan, bukan. Walaupun temuan itu di Gua Cha, tapi aspek geografinya puluhan ribu tahun, kita tidak tahu bagaimana keadaan di Semenanjung ini. Sebab ramai juga pekaji-pekaji yang menyebut bahawa keadaan geografi sekarang ini tidak sama dengan keadaan pada zaman dahulu. Jadi itulah satu perkara yang harus kita pegang, iaitu maknanya puluhan ribu tahun dahulu masyarakat ataupun diskopkan, dikecilkan skopnya, masyarakat di Kelantan tu sudah lama berperadaban. Dan secara umumnya kita boleh mengatakan bahawa di Semenanjung ini peradabannya sudah tinggi puluhan ribu tahun dahulu. Begitulah. So jadi memahami mengenai rakyat terus berevolusi, penduduknya berevolusi,
berkembang hinggalah membentuk sempadan yang mana mereka berkongsi nilai-nilai yang sama, dan daripada situ membentuk ras-ras yang mungkin berbeza-beza selepas itu, dan tinggal dalam satu sempadan. Lalu dilantiklah seorang raja untuk memimpin, ataupun terus kalau kedua raja tu satu yang ekstrim, kita sebut terus kepada melantik ketua. Okey, daripada situ berevolusilah komuniti tu. Masa zaman dulu ekonominya mungkin ekonomi barter, kan, tukar-tukar barang, berkembang hinggalah satu kajian dibuat oleh Anchor Renzi pada tahun 1934 dan diterbitkan dalam JMBRS, menyatakan bahawa penduduk asal politik rakyat Kelantan ni telah mengambil nama Koli. Saya cuba kongsikan sedikit apa yang Anchor Renzi kongsikan sebelum ini. Sekejap, Anchor Renzi menyatakan bahawa Koli adalah nama yang dipinjam masyarakat awal Kelantan yang merujuk kepada bandar kelahiran ibu kepada Buddha. Lama lah ni, lama. Tuan-tuan boleh baca situ kalau sempat memahami. Daripada perkataan Koli itu, masyarakat awal Kelantan telah menggabungkan dengan perkataan tanah, yang mana tanah tu bermaksud satu kawasan ataupun tanah. Tanah ni secara harafiahnya kalau kita faham ialah sempadan. Koli tanah. Dan lepas tu Taylor masyarakat pada masa itu telah menuturkan menjadi kolam tanah. Kolam tanah dipertuturkan berulang kali, akhirnya menjadi kolam tam ataupun Kelantan seperti yang kita sebut pada hari ini. Ini kalau tak salah Anchor Renzi katakan bahawa ia berlaku seawal kurun pertama Masihi, lebih kurang 100 Masihi lah. Pada masa itu pula satu nama kerajaan awal yang kalau ikut hikayatnya, sejarah Kelantan ni adalah bernaung di bawah Langkasuka, iaitu negara pertama, yang pengasas pertama, iaitu yang terus mengasaskan Kedah dan juga Patani kemudiannya. Sebelum itu Langkasuka mengikut kefahaman sesetengah pengkaji, ia adalah sebuah negara federasi ataupun negara persekutuan seperti mana Malaysia hari ini, yang mana Langkasuka itu mengandungi beberapa buah negeri, dan satu dari antaranya adalah Kalatana. Kalatana ni bermula daripada tahun kurun pertama Masihi lah. Dalam buku saya ni ada dimasukkan mengenai secara detail siapa asaskannya, bagaimana membentuk, berkembang seterusnya. Daripada inilah politik pertama Kelantan. Sebelum cerita je lah. Cerita tu kemudian kita akan ceritakan. Daripada Kalatana ni, awalnya ia bersekutu ataupun ialah bersekutu di dalam Langkasuka. Kemudian pada satu masa tu, Langkasuka diancam oleh Funan, satu negara tua dulu yang Funan ni dulu Kemboja sekarang ni lah, kalau ikut peta geografinya. Funan itu adalah
di Kemboja pada hari ini. Funan ni kalau kita baca, dia adalah sebuah negara talasokrasi yang mana menjajah ataupun menakluk dan juga menyerang negara-negara sekitarnya. Pada kurun pertama hingga kelima Masihi ni, di antara tahun 100 hingga 500 Masihi, Funan adalah kuasa besar di kawasan Asia Tenggara, ataupun saya rujuk sebagai tanah besar Asia Tenggara. Dia menguasai tanah besar Asia Tenggara ini, kawasan daripada Vietnam hingga ke Burma, kawasan Semenanjung. Itu satu masa tu dikuasai oleh Funan. Bagaimanapun, semasa Langkah Sukar tunduk kepada Funan, Kalatana menentang. Dalam banyak-banyak negeri dalam Langkah Sukar, Kalatana menentang. Dia keluar daripada gabungan Langkah Sukar kerana tidak mahu tunduk pada Funan. Dan daripada sejak itulah Kalatana menghadapi konflik dengan Funan dalam tempoh 400 tahun, iaitu daripada kurun pertama hingga kurun kelima, saling berperang Kalatana dengan Funan ni. Sama ada dijajah ataupun dia serang balik. Lepas tu kena Funan serang balas. Lepas tu ada juga Raja Kalatana ni naik jadi Raja Funan balik. Kalau baca nak cerita jelas tu memang masalah, tapi saya cuba ringkaskan lah ya. Hinggalah satu keadaan pada tahun 500 Masihi, serangan terakhir daripada Kalatana ke atas pada Funan, di mana Funan sudah dalam tak silap saya dalam tahun 400 Masihi, Funan telah dikuasai oleh Champa. Champa menguasai Funan. Jadi Champa ni di Vietnam Selatan itulah. Dia berpusat di situ, tapi untuk memerintah kawasan Semenanjung, dia jadikan Funan sebagai buffer state dia untuk menyerang. Bukan serangan tidak dilakukan terus dari Champa, tapi melalui Funan. Funan serang. Ini serangan terakhirlah Funan kepada Kalatana. Kalatana pula adalah pusat untuk Funan tadi memerintah Semenanjung, kawasan Semenanjung. Masa tu satu keadaan lah konspirasi ni konspirasi politik. Semenjak manusia mula-mula berkuasa, konspirasi sentiasa ada hingga sekarang ni pun. Jadi pada tahun 500 Masihi, di alam Melayu ataupun di kawasan Melayu ni sendiri pun, konspirasi tu dah lama ada. Mungkin sebutan lain lah kita panggil hari ini konspirasi, tapi niatnya adalah satu untuk berpakat dengan pihak lain untuk menjatuhkan satu pihak lain. Itu yang berlaku dalam satu keadaan pembentukan tempoh pembentukan kuasa baru. Maknanya pada tahun lebih kurang daripada kurun pertama hingga kelima tu, kerja dia berperang lah. Tahun-tahun ni kawasan dia berperang je kerja. Perang. Cerita dulu semua cerita perang. Seterusnya daripada serangan tadi adalah serangan akhir tadi, iaitu dibuat oleh Gautama. Gautama bukan, nama dia tak silap Gautama. Nama dia ni ada tercatat dalam prasasti Curug Tok Kun. Tapi selepas itulah, kisahnya selepas itu. Gautama ni membantah pendudukan Funan tadi. Sebab Funan cuba mengasimilasi Kalatana untuk dijadikan. Masa tu abang dia sudah naik jadi raja di Funan.
dan cuba menyerap masuk kala tanah. Gautama ni membantah dan terus membantah, memindahkan kala tanah tu ke kawasan Ulu Kelantan dan terus menamakan negeri barunya sebagai Rattamritika atau Cina mengenalinya sebagai Citu. Bermaksud negeri Tanah Merah. Bukan Tanah Merah Kelantan sekarang ni, nama negeri tu, tapi terletaknya di Hulu Kelantan. Di mana hingga sekarang ni sesiapa pun tak tahu di mana, tapi disebut Hulu Kelantan dengan kota ibu kotanya sebagai kota singa ataupun Cina sumber Cina ataupun sumber masa Cina masa tu Sui Shu, iaitu rekod dinasti Sui menyatakan bahawa semasa duta dia sampai ke Rattamritika ataupun Citu tu, kapal dia ditarik dengan rantai emas daripada Kuala sampai kepada kota Singa tu lah, memakan masa 30 hari ditarik dengan rantai emas. Dan juga rekod Cina menyatakan bahawa Citu satu kota yang mewah. Mewahnya macam mana ada digambarkan. Translationnya dimuatkan dalam buku Tanah Kala ni pun ada dimuatkan. Juga ada, tapi saya sendiri pun merujuk buku tu daripada buku Golden Croissants, tulisan Poet Lee, di mana beliau bekerjasama dengan penyelidik Cina menterjemah rekod Sui Shu mengenai mengenai Citu. Kota tu sungguh hebat. Seterusnya Rattamritika ini berkembang ataupun negeri Tanah Merah ini berkembang. Pada masa duta Cina pergi tu melawat, yang dia boleh rekod kota Citu berlapis-lapis, 7 lapis dengan barisan kiri kanan yang ada hebat, digambarkan hebat. Pada masa tu Citu cuba mendapatkan pengesahan ataupun untuk mengukuhkan kedaulatannya adalah dengan mengadakan hubungan diplomatik dengan Cina, di mana Cina setelahnya berlaku hubungan antara Citu dengan Maharaja Cina terus memberi amaran kepada Funan dan juga Champa agar tidak mengganggu Rattamritika ni ataupun Citu ni. Daripada situlah ia berkembang. Dan semenjak itulah juga perdagangan maritim berlaku dengan pesat sepanjang Selat Melaka. Banyaklah di Pulau Jawa pun ada, selepas itu ada kerajaan baru, mungkin macam nama Mendang Bumi, nama-nama lama-lama lah wujud pelabuhan maritim. Dalam satu masa ni pun, dalam satu keadaan, bila banyaknya pelabuhan utama di kawasan Selat Melaka, jadi ekonomi di China masa tu jatuh. Di samping China pun menghadapi masalah-masalah dalaman macam serangan Mongol apa semua tu lah. satu keadaan China pun lemah. Daripada situ Rattamritika ataupun Citu tadi mula berkembang. Bila ialah negara bertambah makmur, bekalan makanan bertambah, rakyat bertambah. Jadi ambisi raja Rattamritika seterusnya berkembang, menjadi kukuhlah, menjadi kuat hingga kepada cicit Raja Gautama, iaitu bergelar Sri Jayanaga, telah menukarkan nama Rattamritika kepada Sri Wijayamala.
Bila sebut satu berkenaan Sriwijaya, ia adalah satu polemik tidak berpanjangan lah. Saya tidak mahu berpolemik, tapi apa yang saya cuba kongsikan ini adalah sejarah yang dirujuk menyatakan bahawa di sinilah asasnya kepada Sriwijaya, di mana Raja Sri Jayanaga telah menukar nama Rakta Merdeka kepada Sriwijaya Mala. Dan kota Singa tadi, Sengcih tadi diubah kepada Balai Penjuru. Sekitar tahun 650 hingga 660 Masihi lah. Okey. Dalam riwayat tradisi Kelantan, Sri Jayanaga ni dirujuk juga sebagai Tok Raja Jawa. Seterusnya pada tahun bila masa yang kita sebut tadi lah, bila negara dah kuat, sumber banyak, rakyat bertambah, negeri kaya, ia menjadi berambisi mahu menguasai negeri sekitarnya. Tahun 670 Masihi, Sriwijaya menguasai Langkasuka. Bila ia menguasai Langkasuka, daripada dulu sampai sekarang ia adalah satu kawasan yang besar, merangkumi sampai sehingga kepada tanah besar Asia Tenggara juga. And daripada situ selepas ia menakluk Langkasuka itu, lalu ditukar nama kepada Sriwijaya. Ya, negara pusat ibu negerinya sudah tidak lagi di Hulu Kelantan lah, dia sudah berpindah seiring dengan tempat tu. Kan? Dia daripada Hulu Kelantan pergi ke arah tempat yang lebih maju lah, berpindah. Seterusnya pada tahun 673 Masihi, ia terus menguasai sehingga Segenting Keras, di Varavati, iaitu di mana Thailand sekarang, Kham Ra, Kemboja adalah sendiri, dan juga Ari Madana, iaitu Burma. Ini dikuasai oleh Sriwijaya. Sejauh mana tuan-tuan boleh rujuk kepada buku Tanah Kala Sejarah Negeri Kelantan, ada rujukannya, dan juga tuan-tuan boleh terus mungkin rujuk silang yang lain kalau tuan-tuan ada sumber. Saya sudah cuba merujuk, tapi sehingga hari ini pun asas ataupun asal Sriwijaya ni tidak lagi diputuskan oleh para sarjana. Tiada lagi lah, masih lagi berpolemik asal Sriwijaya itu daripada mana. Tapi ramai yang lebih kalau yang pro Indonesia tu ialah pendapat mereka lah kan. Tapi dia tidak diputuskan di peringkat dalam bangsa. Sriwijaya, ramai juga yang para sarjana berpendapat bahawa dia bermula daripada Semenanjung, di mana wallahu a'lam. Tapi yang saya rujuk ni, ia mungkin ia berbau Kelantan sentrik, tapi itulah kita nak tekan kepada hari ini. Tapi sebolehnya saya tak nak bias lah kan. Jadi seterusnya pada tahun 683 Masihi, Sriwijaya berpusat di Kedah. Nah, daripada Kedah ni lah ia turun daripada Kedah ni, ia menyerang satu kawasan negeri Melayu, dan ada tercatat yang saya percayalah tercatat di Prasasti Kedudukan Bukit mengenai satu term kita apa yang tahu tu mengenai meningkat tambar. Maknanya meningkat tambar, maknanya ada satu catatan di prasasti itulah dari meningkat tambar, iaitu daripada serangan inilah. Itu yang saya faham lah. Seterusnya tahun kurun 700, 800, 900 hingga ke 1000 Masihi, banyak para sejarawan yang berkait Kelantan berbicara tentang Sriwijaya, dan
pada saya lah, kalau pembicaraan Sriwijaya ni ya tentunya mencetuskan polemik dan saya tak mahu sentuh sangat mengenai itu. Cumanya yang saya cuba tekankan, yang awalnya Sriwijaya ni yang saya sebut tadi itulah. Yang lebih lanjut tuan-tuan mahu ulang banyak kali, ada dalam buku saya. Mungkin daripada pembacaan tuan-tuan daripada buku saya tersebut, tuan-tuan boleh bertanya kepada saya dan insyaAllah saya akan cuba jawab selepas ni lah. Itulah sehingganya saya cuba kongsikan ni satu lah mengenai satu salah silah yang mengaitkan tentang salah silah ni berkenaan keturunan Raja-Raja Kelantan. Ya, yang saya kongsikan ini bukan besarkan. Okey. Pemerintah Kelantan 1233 hingga 1602. Yang ni saya lakarkan, yang mana saya merujuk kepada buku satu buku, nak kata lama tak ada, lama sangat. Okey. Saya merujuk kepada buku ini. Ini teman-teman. Iaitu Keturunan Raja-Raja Kelantan dan Peristiwa-Peristiwa Bersejarah, di mana di belakang bukunya dilampirkan salah silah. Ada 3 salah silah. Ini salah silahnya. Salah silahnya panjang. Dan seterusnya, kerana kepanjangan salah silah ni lah, saya hasilkan grafik tadilah, di mana dinamakan bahawa Maharaja Srimat Trailokya Raja ataupun gelaran penuhnya Maharaja Srimat Trailokya Raja Mauli Busama Warma Dewa, dinamakan sebagai pengasas ataupun leluhur utama Raja-Raja Kelantan dan juga Raja-Raja seluruh alam Melayu lah, kalau tak salah saya, ataupun baginda dirujuk sebagai Maharaja Bukit Siguntang. Daripada sinilah keturunannya. Kita share sekali lagi. Okey. Yang ini ada disebut 3 di bawah ni: Raja Surendra, Maharaja Suran, Sang Sapurba dan juga Ken Arok. Walaupun dipecah begini, tak semestinya yang kalau ikut ilmu genealogi, ini adalah anak-anak dia. Tapi kalau ikut pembacaan saya, yang disenaraikan ini tidak semestinya pewaris biologinya, mungkin anak angkat dia. Ini macam mana hubungan Srimat Trailokya Raja yang mengasaskan Raja-Raja Melayu berkait dengan KL. Ini polemik yang tidak selesai. Satu perbincangan yang tidak selesai. Tapi saya tidak kata ini semestinya Ken Arok ini anak kepada Maharaja Srimat Trailokya Raja. Tidak semestinya. Okey, itu satu hal lah. So daripada Maharaja Suran turun kepada Raja Sakranta, turun kepada Raja Sangtawa yang menjadi legenda juga, antara legenda dalam masyarakat Kelantan, Raja Sangtawa. Kebelakangan inilah kalau ikutkan pengisahan, pada saya tidak terlalu orang kata hebat tu satu hal lah. Tapi yang paling penting dalam sudut pemahaman ni pada saya lah mengenai Raja Kemas Jiwa. Kan? Raja Kemas Jiwa ni satu masalah saya akan sekejap lagi saya kalau sempat kita akan kongsikan lah.
Daripada Raja Sangtawa tadi turun kepada Raja Baru Basah, turun kepada Raja Mas Pamari. Cuma di bawah nama Sangtawa ni, Baginda dia ada yang disenaraikan ni. Ini kalau ikutkan teks, memang pewaris beliau lah, iaitu Raja Baru Basah, yang ni Raja Langkasuka ni, Raja Singadiraja, lepas tu Puteri Cendana, Puteri Tapasi, Dewi Durga. Dewi Durga juga antara nama lainnya Adroja Wijaya Malasingha lah. Saya dalam graf ini saya hanya senaraikan Dewi Durga. Ada kisah dia, kisah lanjut, tapi hari ini kita tidak bercerita mengenai Baginda lah. Dan seterusnya puteri bongsu adalah Puteri Linang Cahaya. Yang inilah dari Puteri Linang Cahaya ni lah Kesultanan Kesultanan Kelantan yang ada hari ini. Dan Sarasilah ni juga dikongsi rapat oleh Raja-Raja Patani, di mana ada pecahan dia, tapi dalam kajian ni kita fokus kepada keturunan Raja-Raja Kelantan. Daripada Raja Baru Basah tadi turun kepada Sultan Baki. Sultan Baki seterusnya adik beliau lah yang menarik perhatian saya, iaitu mengenai Dewi Nareswari, Siti Zubaidah. Ini kahwin dengan disebut Raja Champa. Raja Champa ni dikahwin dengan Raja Sultan Zainal Abidin Champa, iaitu Cik Bunga. Ini InsyaAllah penulisan saya sekarang ni berkenaan Baginda lah. Bukan Baginda saja, Puteri Sakdong 1, ni yang kedua, Sakdong 3, satu. Saya sedang tulis sekarang ni. InsyaAllah doa-doakanlah mengenai Puteri Sakdong dapat dijayakan pada tahun ini jugalah. Lepas tu lepas daripada Raja Sultan Baki, turun kepada Raja Sadiq Muhammad. Raja Sadiq Muhammad ni Mangkak Awal. Mangkak Awal digantikan dengan Sultan Iskandar. Sultan Iskandar. Ada nama Majapahit kan. Ramai orang. Dia satu polemik juga. Di Indonesia pun saya nak kata saya pelik. Buku yang saya baca menyebut begitu. Tapi di Indonesia ramai yang orang kata membahaskan buku. Saya pun nak kata nak tolak pun tak boleh. Nak terima pun bukanlah kata saya nak tolak. Tapi dalam pengkajian ni, bila mana kita mencuba menemui rujukan, kita perlu nyatakan dulu. Premis dia kita perlu nyatakan dulu. Nak tolak, kena buktikan, kena tunjuk, kena orang kata persembahkan. Kenapa? Hipotesis macam mana nak tolak maklumat sebegini. Okey. Seterusnya daripada Raja Mansur terus turun kepada Raja Muhammad. Raja Muhammad ini Raja Terengganu, Raja Lak. Ini kisah cerita lama, satu cerita lama. Yang ini saya maknanya satu perkara yang harus kita kaji lagi lah. Okey. Daripada Raja Mansur ni, dia sebenarnya turun kepada Raja Gombak. Di antara Raja Mansur dengan Raja Gombak ni, konflik besar dia adalah antara Melaka dengan Melaka. Di mana kalau kita rujuk Sulatan Salatin pada tahun 1499, Melaka menyerang Kelantan. Ada kisah dia. Konflik dia, konflik dia adalah. Dan pada tahun-tahun sebelumnya, kalau kita relate dengan Kesultanan Melaka, pada tahun-tahun ni kita nampak di sini adalah 1467, 1521 kan. 1521, 1527. Kita mix di situ 1511. Apa kejadiannya? Alhamdulillah saya sudah hasilkan satu kertas satu bukan jurnal, tapi saya ada hantar kepada
monograf warisan Kelantan lah. Harap-harapnya editor tu terimalah untuk penerbitan, harap-harapnya insyaAllah. Apa kisahnya ada saya ceritakan dalam kertas tu lah. Kalau lah kata kertas tu tidak diterbitkan, insyaAllah kita akan kongsikan lah apa isi kandungan kertas artikel tersebut. Seterusnya daripada Raja Gombak turun kepada Raja Ahmad, Raja Mansur, Raja Ibrahim dan Raja Muhammad. Tamatlah. Ini satu dinasti sebenarnya dalam kalau tidak saya dinamakan sebagai dinasti Wangsa dalam Kelantan Lama, di mana tamat pada tahun 62, di mana Kesultanan Kelantan disambung di bawah keturunan Puteri Linan Cahaya dengan Syed Hussein Jamaluddin Kubra. InsyaAllah kita akan cerita lagi yang berkenaan tersebut. Okay. So jadinya itu satu penerangan. Sekarang ni pun sudah pukul 3.45. Saya ada 2-3 live kertas lagi ni kalau nak disambung, tapi secara tadi bukan ringkas saya cerita tu, saya go through silsilah pun banyak masa sudah kita ambil. Namun apa yang harus kita fahami berkenaan sejarah negeri Kelantan ni, satu semua betul lah kita kena faham bahawa apa yang berlaku sebelum 762 adalah kehebatan Kelantan. Tapi kenapa tidak diiktiraf? Itu persoalannya. Satu sebabnya tidak diiktiraf, macam saya tunjuk tadi salah silah yang warna merah tadi. Ia putus pada tahun 1602. Ia putus. Habis itu berbanding dengan Kedah. Kedah daripada dulu dia berterus sambung, tidak putus. Sebab tu antara sebabnya lah kenapa sejarah negeri lain tidak boleh dianggap setua negeri Kedah. Sebab tadilah ia keturunan pemerintah tu putus. Dia kelangsungannya tu dia masih lagi dalam keluarga yang sama. Cumanya tali tu putuslah. Pertalian dia tu putus. Dia mungkin pergi belah sepupu, waris. Tapi kalau nak ikutkan pun, seluruh alam Melayu ni pun raja-rajanya naklah bersaudara, satu keturunan. Ya, di mana kalau kita baca sumber sejarah negeri lain pun, raja-rajanya adalah daripada Maharaja Bukit Seguntang. Saya ceritalah sedikit mengenai tadilah Maharaja Sri Mat Trailokya Raja, di mana beliau naik ataupun memerintah di Semenanjung. Tapi dalam pada tahun tu, tahun-tahun baginda sudah naik tu, Sriwijaya sudah jatuh. Empire Sriwijaya tu sudah berpecah-pecah dengan mewujudkan banyak negeri-negeri barulah. Tapi kalau ikutkan dalam buku Tanah Kala Sejarah Negeri Kelantan ni, saya kongsikan bahawanya Maharaja Sri Mat Trailokya Raja ni cuba membangkitkan kembali Sriwijaya. Dia cuba mendapatkan kembali Sri Lanka. Saya Jakob tak tahu mengenai Sri Lanka. Kalau pengkaji sejarah lain, saya rasa memang arif bahawa satu masa dahulu Sri Lanka ni menjadi rebutan. Kalau lama-lama awal Sriwijaya, nama ni daripada kerajaan Sriwijaya pernah menyerang Sri Lanka, berperang lepas tu balik, bukan penjajahan. Tapi satu sebab serangan adalah peralihan kepercayaan dalam amalan agama Buddha. Saya dah sebut, saya tak petik dalam buku Tanah Kala, tapi daripada pembacaan saya, serangan pertama Sriwijaya ke atas Sri Lanka adalah berkenaan fahaman Buddha tu.
Lepas tu kemudian serangan balas daripada Rajendra Chola. Rajendra Chola menyerang Sriwijaya di Palembang dan juga di Kedah. Hancur. Tapi bila sebut hancur tu dalam sejarah kita belajar dalam di sekolah dulu ada sebut. Tapi setakat itulah hancur. Tidak tahu apa cerita sebab tu. Selepas serangan Chola tu, Srimat Trailokia Raja ni cuba bangkit kembali lah. Dalam serangan ni ialah kalau dalam buku Tanah Kala ni sebut Baginda berjaya lah kan, berjaya menawar kembali negara-negara yang telah berpecah. Tapi tidak sebutlah berkekalan. Namun bila dalam satu keadaan maknanya pewarisnya itu Maharaja Suran. Maharaja Suran ni menamakan kembali bukan Sriwijaya, dia menamakan sebagai Jawaka. Bila sebut Jawaka ni dalam buku-buku ataupun rujukan terutama sekali dalam JMBRS ni identik terus menyatakan bahawa Jawaka ni di Semenanjung lah. Okey. Seterusnya bila satu persoalan besar kalau tuan-tuan pernah sebelum ni pernah tengok Salah Silah ni, sekali lagi saya share, iaitu yang ni kebanyakannya mempunyai nama-nama yang awal ni lah, Sri Matlaga Raja apa semua ni, bila masuk Raja Baru Basah, di mana penerimaan Islam, ini paling penting pada saya lah, paling penting pada di kalangan raja-raja lama lah, di mana pada tahun 1335 ni, iaitu Raja Baru Basah sudah menggunakan nama Sultan Mahmud. Raja Baru Basah kalau ikut nota saya ni, Baginda sudah berpakat dengan Sultan ni ada Al-Malikuz Zahir, Raja Samudra. Mana Samudra apa ni? Raja Samudra ni di Sumatera, kawasan Aceh lah. Di mana mungkin kurung kedua belah ni Islam telah kukuh di alam Melayu. Kan? Tapi cumalah ialah ramai bukan setakat ramai, secara akademiknya ahli akademik mahu melihat catatan ataupun bukti bertulis ataupun bukti nyata mana tarikh betul bila Islam sampai. Ada juga persoalan pernah ditanyakan saya, semenjak bilakah Islam ni sampai di tanah Melayu sekurang-kurangnya. Saya sebut daripada zaman Rasulullah lagi lah. Kenapa? Sebab masa Rasulullah sudah mendirikan, tak silap saya betulkanlah kalau saya salah. Semenjak Rasulullah telah mendirikan kota Mekah, ya, mewujudkan negara Islam lah. Bila negara Islam terus sudah terbentuk, seluruh dunia yang ada raja, Rasulullah sampaikan wakil-wakilnya. Dan saya percaya walaupun tak ada sumber ataupun rujukan tu tiada, tapi saya percaya semenjak daripada zaman Rasulullah lagi Islam tu telah sampai kepada tanah Melayu. Bila tarikh sebenarnya wallahu a'lam. Cuma pada kurung ke-12 tu Islam telah kukuh. Sekejap tuan-tuan . Okey, maaf. Berbalik kepada hal tadi.
apa yang saya sebut tadi itu adalah pandangan peribadi. Mungkin kalau tuan-tuan sumber boleh nyatakan pada saya, tapi mengenai tarikh sebenar dia, saya sebut kalau saya yakin daripada zaman Rasulullah lagi. Itulah yang pentingnya. Saya mohon maaf terlebih dahululah. Memang sepanjang masa saya live ni, saya tak baca komen sebab satunya saya tak mahu penceritaan tu terjejah. Mungkin komen-komen tuan-tuan saya boleh petiklah sedikit sebanyak yang ada ni, saya cuba jawab lah yang kalau ada. Okey. Yang komen ni saya cuba salute dah kan. Terima kasihlah kepada Tuan Syamsuri Izzuddin, Tuan Muhammad Fauzi, Rafiq Syafiq, Tuan Takluk Jagat, Syamsuri, Nakib, Tuan Nakib, Tuan Jurulaya, Cik Mahathir, Alhamdulillah. Beliau minta saya bercakap Kelantan. InsyaAllah mungkin next live kita buat dalam Kelantan, tapi boleh. Tapi untuk orang ramai ni, untuk pertama kali ni saya cuba dulu kita gunakan larah bahasa ibunda kita lah kan. Baik, terima kasih kepada Cik Naim Saleh. Panjang komen beliau. Dia kata dalam kita mengulas tentang Lakar Suka, ada satu lagi kerajaan yang orang tak pernah undas pasal Shepo Tata, iaitu zaman Holotan. Okey. Okey, ini mengenai Patani. Satu masa lagi lah kita akan cuba ulaskan. Jess Ibrahim Izzaidin. Saya ada share banyak share semua kan. Saya rasa tak ada masalah dah kepada Tuan Jess Ibrahim mengenai boleh PM saya lepas ni dan saya boleh share salah silah tu. Boleh download je Google memang ada. Okey. Kerajaan cermin dengan cumpon. Abang Mahathir cuba tanya pasal cermin. Baik, mengenai cermin, satu persoalan yang menarik. Menarik kenapa? Dalam banyak-banyak kerajaan, saya rasa inilah salah satunya, bukan satu-satunya negara yang menggunakan nama cermin. Rasanya ada lagi ke nama kerajaan menggunakan bentuk macam istilah Inggeris mungkin mirror? Tak ada kan? Cermin ini, ialah kalau nak dikongsikan cerita asalnya kenapa nama cermin, banyaklah definisinya. Tapi apa yang saya boleh katakan bahawa cermin ini diasaskan oleh kita tengok kepada salah silah ni, iaitu cermin ni diasaskan oleh Raja Baru Basa. Nama dia pun ada baur-baur orang kata Turki. Dan Ibnu Battuta sendiri pun ada sebut bahawa Dewi Durga atau Ardurja Wijaya Mada Singha ni mempunyai iras-iras Turki. Comel berkali orang Turki Wallahualam macam mana rupa parasnya apa sekalipun. Mungkin dari sebenarnya apa yang dimaksudkan dengan cermin tu sendiri ini adalah reflect, iaitu bias wajah kita dicermin kan. Cermin ni dia wujud tidak lama. Ia kerajaannya musnah akibat bencana alam.
Kalau kita tengok pada teks History of Siam, daripada kurun 1300 dalam lingkungan 1345 hingga 1350 berlaku kejadian gempa bumi. Gempa bumi, tuan-tuan. Dan dalam riwayat Kelantan dinyatakan bahawa cermin ini tenggelam dalam bumi. Bila kita relate ataupun rujuk silam balik, benar sekali lah gempa bumi itu berlaku dan ia menenggelamkan ibu kota cermin, iaitu saya tulis tadi saya pun gitulah, tapi disebutnya tenggelam dalam bumi. Semua tinggalan sebab asalnya kota cermin tu, ibu kotanya adalah warisan asal Kelantan lama, tapi dinyatakan sudah tenggelam di dalam bumi. Itulah saya rasa itu adalah hint ataupun bagi gambaran bahawa kalau hari ini orang sebut kajian arkeologi, sumber arkeologi, merujuk kepada Kelantan, ia sudah di dalam bumi. Dan juga pengkaji sejarah Kelantan sebelum ni, Allah yarham Ustaz Abdullah Nakula menyatakan bahawa arkeologi, bukti sumber arkeologi Kelantan ni tenggelam lah kan, tertimbus dalam bumi, tunggu masa untuk ditemui. Bila? Wallahu a'lam. Tapi kalau daripada perbualan saya ataupun banyak maklumat yang disampaikan kepada saya di Ulu Kelantan sentiasa, ataupun di dalam gua-gua sepanjang sungai Kelantan ni di hulu, memang ditemui artifak-artifak. Tapi itulah yang ditemui, yang menjumpainya bukan ahli. Bila orang lihat something yang patung Buddha dalam gua, bila jangan kata ini patung Buddha, dimusnahkan, dihancurkan. Biasanya barangan ni ataupun jumpa arkeologi ni dalam berbentuk material utamanya daripada tanah liat, batu. Biasanya kebanyakannya dipecahkan lah. Namun ada yang di-preserve. Yang paling menarik sekali tak silap saya di Galas, ataupun bukan di Galas juga, mungkin di satu tempat pedalaman Kelantan ditemui patung naga. Patung kepala naga. Itu yang diberitahu saya, tak jumpa lagi lah. Diberitahu. Maksudnya mungkin, tapi itulah Datuk Adi Taha sendiri pun kata benda-benda macam tu mobile, boleh dibawa, boleh diusung, bukan satu benda yang permanent, yang dibina di situ, kekal di situ. Benda yang dijumpai ataupun barang yang dijumpai adalah berbentuk mobile, maknanya ia boleh dibawa ke hulu ke hilir. Jadi asal di mananya tidak dapat dipastikan lah. Itu dapatan dan juga keputusan kajian daripada Datuk Adi Taha. Sekejap tuan-tuan. Okey. Itu dulu berkenaan dengan cermin. Danau Tok ni Misrul Omar kata kota cermin di Danau Tok Uban. Betul, di Danau Tok Uban. Danau Tok Uban, satu berkenaan Danau Tok Uban lah. Danau Tok Uban ni baru je terbentuk tahun 80-an. Tahun 80-an sebabnya dia dulu, kalau kita tengok Google Maps tu, di Danau Toba tu dia ada alur
alur kecil. Maknanya sungai kecil ada. Kita boleh nampak lagi. Dia Danau Toba ni asal dia kawasan padi. Bila banjir pada tahun 80-an, Kedah tutup muka apa kata ni, aliran air ke sungai tu ditutup. Bila ditutup, itu yang jadi danau tu. Sebelum tu pada tahun 60-an Allahyarham Ustaz Burhan Nakulah ni pernah membuat lawatan tapak ke kawasan tersebut. Sebab yang dijumpai itu wallahualam saya tak pasti, tapi disebutkan beliau pernah mengunjungi kawasan tersebut lah untuk menentukan berkenaan cermin tu tadi. Beliau ada membuat lawatan tapak lah sebelum danau kawasan tersebut digenangi air. Air yang digenangi di kawasan Danau Toba ni tak dalam, tak lebih daripada 3 meter dekat saya. Cumanya menariknya lagi Danau Toba ni, di situ sekarang ni adanya Masjid Brunei. Itu menjadi menarik. Ramai sangat sebab kalau kita duduk di sebelah Pasir Mas, kita akan nampak Masjid Putih tu. Kalau dia sebab Danau Toba ni dia di antara Tanah Merah dengan Pasir Mas. Kalau kita pergi nak daripada kawasan Tanah Merah nak ke masjid tu, bukan nak kata susah, tapi agak sulit untuk temui. Kawasan Masjid Brunei tu ada pondok. Tapi ialah last saya pergi tahun dalam, tak silap saya dalam 2009-2010, masjid tu jarang digunakan lah, saya tengok jarang digunakan. Tapi kalau daripada segi tarikan untuk pelancongan, ia menarik. Kawasan dia menarik, lepas tu terletak di tepi danau, satu pemandangan indah lah. Itu satu hal lah. Okay. Cerili Yesudas. Adakah gempa bumi itu gempa bumi last di Semenanjung? Kalau ikut rekod, mungkin yang terakhir lah. Ni kejadian tu kurun dalam kurun ke-12. Mungkin perubahan waktu-waktu perubahan, itulah orang kata Semenanjung ni satu masa dahulu geografinya berbeza daripada hari ni. Macam mana betul? Cuba tengok peta Semenanjung yang Ptolemy Laka. Itulah dia. Berubah macam mana? Wallahu a'lam. Okey. Masjid Brunei saya sudah kaitkan di situ. Jadi gitulah. Saya rasanya sudah sejam saya rasa. Sekejap saya rasa masa berlalu pun pantas. Apa yang saya boleh rangkumkan mengenai sejarah Kelantan ni, sebenarnya ceritanya tak habis lagi, tapi tak apalah, mungkin kita boleh sambung dengan fokus-fokus tertentu mengenai sejarah Kelantan ni. Apa yang dapat saya simpulkan bahawa negeri Kelantan ni wujud sudah lama. Yang ada, yang barunya adalah pemerintah. Pemerintah itu ataupun sultannya itu adalah daripada keturunan jalur yang baru. Negerinya sudah lama, wujudnya lama. Cumanya kalau hari ini ada orang tanya sempadannya bagaimana? Sempadannya itulah berubah-ubah. Antara satu sebab kenapa Kelantan tidak boleh diiktiraf antara negeri-negeri yang tua di Semenanjung. Petanya berubah, sentiasa berubah. Apa yang boleh disebut hanya banyak bersekitar hulu Kelantan. Kan? Kalau tahun-tahun 1800, hulu Kelantan ni di mana? Dulu kalau ikutkan peta, sampai di Batu Mengkeban, Kuala Kerai. Kuala Kerai ni jajahan baru lagi. Dulu di kawasan itu sudah disebut sebagai hulu Kelantan. Pada pemahaman masyarakat sekarang, hulu Kelantan itu adalah di Gua Musa. Gua Musa pun kawasan baru, jajahan baru.
Dan jajahan terbaru dalam Kelantan adalah lodging. Hulu Kelantan kalau ikutkan zaman dulu-dulu, kawasan Macang tu sudah disebut Hulu Kelantan. Dulu-dulu Hulu Kelantan. Sekarang ni Macang maju. UiTM pun ada di situ. Tapi kalau kan ikutkan sudut geografi dahulu, kawasan tu sudah disebut sebagai Hulu Kelantan. Satu sebablah kenapa yang kita boleh simpulkan tadi. Satunya kerajaan yang pemerintah yang baru adalah keluarga yang sama tapi jalur yang baru. Long Yunus menang perang. Itu yang penting. Benarlah kata sejarawan bahawa sejarah itu ditulis oleh orang yang menang. Betul lah tu. Namun begitu, sebagai pengkaji sejarah orang yang kalah, kita kena kutip ambil tahu juga. Satulah. Untuknya pentingnya dengan kedua belah pihak dan juga untuk kita buat timbang tara dan kita akan hasilkan keputusan. Ya, daripada situlah satu hal lah itu daripada segi akademiknya. Seterusnya apa yang kita boleh, yang saya sebut tadi pun, ia sebenarnya adalah tentang satu kisah ataupun bahasa mudahnya adalah cerita. Kenapa? Itulah satu sebab tadi. Pemerintahnya susurnya putus. Lepas tu bersambung kepada keluarga yang lain. Satu sebab. Tapi bagus untuk kita ketahui untuk kepentingan jati diri. Kan? Kepentingan jati diri untuk membentuk keyakinan diri. Itu penting. Janji macam saya kaji sampai saya tahu, saya boleh cerita apa semua tu, pentingnya untuk saya fasih. Saya mewakili negeri Kelantan. Ataupun saya bawa nama sebagai anak Kelantan. Jadi saya sebagai anak Kelantan harus faham dan juga arif tentang negeri saya. Itu satu sebabnya lah. Jadi saya berkongsi agar anak-anak Kelantan yang lain turut fasih sama. Tak tahu semua pun tak apa, janji tahu. Itu dia. Itu yang penting. Itulah antara kesimpulan yang saya boleh simpulkan sepanjang perbincangan kita hari inilah. Okey, Tuan Misro Omar minta tolong ulas kuasa Long Yunus dan Long Ghaffar. Hari ini kita tak bincanglah mengenai Long Yunus dan Long Ghaffar. Kita bincang sebelum tu. Kisah Long Yunus dan Long Ghaffar ni pun menarik untuk kita tahu. Tapi yalah, hingga ni pun satu benda saya suka sebab ramainya orang bawa benda ni jadi satu pertengkaran ataupun perbahasan dan ia tidak pernah selesai. Kan? Sedangkan ianya sudah lama, benda tu sudah lama selesai. Tapi masih diperbahaskan. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, sudah rapat waktu asar. Saya rasa setakat ni dulu live saya. Dan sehingga kita berjumpa lagi, saya ingin mengucapkan selamat berbuka dan selamat musim PKP kan. Tetap kekal di rumah lah. Sehingga kita bertemu lagi, sadaqallahul azim. Apa yang saya sampaikan kita jaga teladan dan yang buruk itu dari saya dan yang baik semuanya daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat berjumpa lagi. Assalamualaikum. Apa siap dah? Siap dah? Siap dah. Kena buat ini dulu. Buat ini dulu, Pa. 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 Pa.